Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Apa khabar? Masih bersemangat lagi nak belajar pendidikan Islam? Saya harap korang bersemangat lah ya. Sebab semalam kita baru, walaupun ini topik yang kalau korang rasa oleh Ustazah, sekolah rendah pun dah belajar benda ni. Tapi mungkin korang dah belajar. Cuma bila kita tak menambah ilmu, kadang kita ada tertinggal sesuatu perkara yang perlu kita buat tapi kita tak buat tu sebenarnya kan. So, dengan adanya subjek topik wuduk ini, kamu akan dapat memperbaiki cara kamu mengambil wuduk dengan lebih baik. Okey, so semalam dan 2 hari korang dah belajar berkenaan dengan pengertian wuduk daripada istilah dan juga bahasa, betul? Elok, macam-macam lah yang korang dah belajar, elok, bersih semua tu. Kemudian hukum mengambil wuduk ada 2, betul? Dari hukum macam mana ya? Hukum menjadi wajib apabila kamu nak solat, nak bertawaf, apabila kamu nak pegang Al-Quran, dan juga hukum mengambil wuduk menjadi sunat apabila kamu nak untuk membersihkan hadas kecil. Kalau kamu dah buang air kecil, dah buang air besar pergi tandas, kamu nak bersihkan balik, kamu ambil wuduk. Kemudian masa nak baca Quran dan juga masa kamu nak melaungkan azan atau iqamah, itu hukum dia. Selepas tu korang belajar berkenaan dengan dalil, dan kemudian korang belajar amalan sunat yang boleh dilakukan sewaktu berwuduk, contoh bersugi semua tu, tak nak ulang balik lah, korang dah belajar semalam. Kemudian cara berwuduk, pertama korang kena dengan basuh pergelangan tangan, kemudian ada yang masuk air dalam hidung, keluarkan istinsyaq, masuk air, istinsar, keluarkan air. Semua benda tu lah korang dah belajar. Nanti Ustazah akan bagi kuis untuk korang lebihkan lagi pemahaman korang berkenaan dengan cara-cara berwuduk itu. Dan hari ni Ustazah nak sentuh berkenaan dengan, nampak Ustazah dah buka dah siap-siap. Ni, slide ni. Yang pertama adalah perkara makruh ketika berwuduk. Ustazah dah pernah terangkan sebelum ni. Apakah pengertian makruh? Makruh adalah perkara yang kalau kamu buat, kamu dapat dosa. Kalau kamu tak buat, kamu tak dapat apa-apa. Pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. So, better kamu tinggalkan sahaja. Kalau kamu buat, kamu dapat dosa. Tapi, itu bukanlah haram. Benda tu tak haram. Haram tu contoh macam membunuh terus. Jadi haram betul kan? Benda ni berdosa tapi tidak haram. Itu makruh. Allah tak sukalah benda tu. Tapi masih sah lagi. Masih lagi boleh tapi berdosa. Okey, yang pertama, menggunakan air secara berlebihan. Buka air paip besar-besar. Wih, seronoknya air. Sejuk macam air terjun, macam waterfall. Ambil wuduk, wah macam waterfall. Itu kalau boleh, elakkan perkara itu. Sebab Nabi pun, dia mengambil wuduk, dia ambil gayung. Tahu gayung yang kecil, orang mandi gayung tu kan. Gayung tu, Nabi ambil satu gayung yang kecil tu je. Cukup daripada muka, tangan, kepala, ubun-ubun, telinga, kaki. Cukup. Telinga adalah perkara sunat kan. Cukup Nabi ambil wuduk, benda tu semua sunat pun cukup Nabi ambil dalam satu gayung. Bayangkan betapa jimat Nabi ambil air untuk berwuduk. So kalau menggunakan air secara berlebihan, makruh hukum dia. Okey, kemudian membasuh atau menyapu melebihi 3 kali. Basuh sekali boleh, basuh 2 kali boleh, basuh 3 kali boleh. Sunat. Sunat tu contoh sekali, sebenarnya membasuh wuduk adalah sekali. Tapi kemungkinan kamu rasa, oh mungkin ada tempat yang tak kena, so basuh 2 kali. Ada lagi tak kena, mungkin kat sini tertinggal. Nak sempurnakan lagi, basuh 3 kali. Itu adalah perkara sunat. Tapi kalau kamu basuh lebih daripada 3 kali, itu dah kira membazir air betul. Ataupun kira macam was-was, tahu tak penyakit was-was? Was-was ni macam kita ambil wuduk, aku tak kena ni lah. Dah rasa dah 5 kali ambil wuduk ni. Dah 10 kali. Lebih 10 kali semua tu adalah bisikan syaitan. Syaitan kata, kau ambil wuduk ni tak sah lagi. Ambil lagi. Sampai dah setengah jam, 1 jam ambil wuduk. Bayangkan 1 jam ambil wuduk. Itu memang melampau lah kan. So, itu adalah penyakit was-was. Apa cara nak ubati penyakit was-was ni? Betul ke aku dah ambil 3 kali? Betul ke aku dah cukup kena kat sini? Jadi cara dia apa? Abaikan je. Sebenarnya benda tu dah cukup, so lantaklah benda tu cukup atau tak. Jadi kita yakin benda tu dah cukup, so kita teruskan ambil wuduk kat tangan pula. Abaikan was-was tu. Okey, so yang ketiga, berkumur-kumur. Masuk air kumur kan? Istinsyaq secara berlebihan. Secara berlebih-lebihan. Masuk air 3 kali cukup lah.
Masuk air dalam mulut, kumur-kumur, buang-buang, masuk, buang, 3 kali cukup. Tak boleh berlebih. Yang keempat, mendahulukan anggota kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Nabi dah kata sunat adalah mendahulukan kanan. Bukan sunat, memang dah rukun. Perkara tu mendahulukan kanan daripada kiri. Sebenarnya sunat basuh daripada kanan ke kiri tu betul. Okay, so memang kena ikut lah benda tu. Kalau tak ikut, jadi makro. Yang kelima, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menampar air ke muka ketika membasuh muka. Bukan maknanya tampar air tu kat dalam baldi tu, tampar, lepas tu basuh muka macam tu. Ambil air, basuh macam tu. Macam korang tengok apa iklan kat TV, orang pencuci muka tu kan. Dia cuci-cuci muka pakai foam dia. Tiba-tiba dia ambil air, macam tu. Janganlah macam tu, ambil uduk, elok lah. Basuh. Okay, kalau menampar makruh. Seterusnya, yang terakhir mengelap anggota wuduk selepas berwuduk. Dah habis ambil wuduk semua basah kan. Korang rasa basah, korang pun ambil tuala, korang lap semua sampai kering. Okey, tak ada masalah kalau untuk contoh macam perempuan nak pakai telekung, nak pakai tudung untuk sembahyang. Rasa kalau aku tak lap sikit ni, habis selencun basah tudung aku. Baik aku lap sikit tak ada masalah untuk mengelakkan tudung jadi basah, telekung jadi basah. Tapi kalau lap sampai kering, hukum dia makruh. Okey, faham? Itu adalah perkara makruh. Allah tak suka dan dapat dosa. Seterusnya. Next. Lepas makruh adalah Allah kecil ni, nampak tak? Besar sikit. Besar lagi. Okey, ini. Perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk ada 6. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Faham tak kubul ni apa? Kubul ni kemaluan depan kamu. Kemaluan. Dan dubur adalah kamu punya buang air besar tu yang belakang kan. So keluar, kalau contoh kamu dah ambil wuduk. Keluar air kencing, keluar najis kamu. So benda tu dah batal wuduk kamu. Yang kedua, tidur dengan cara tidak tetap punggung ke lantai. Contohnya kamu dah ambil wuduk, dah sembahyang semua, kamu rasa penat sementara nak contoh solat. Contoh kamu dah ambil wuduk, lepas tu kamu duduk. Lepas tu lagi 15 minit dah nak masuk azan, saudara tu baring lah kejap. Kalau kamu baring, tapi kamu punya punggung tu tak tetap dekat lantai, contoh kamu mengiring kan, punggung kamu angkat kan. So kalau kamu mengiring, hukum dia walaupun kamu rasa tak kentut pun, tapi kamu baring juga macam tu, kiranya dah batal wuduk, kamu kena ambil wuduk balik. Tapi kalau kamu baring, kamu yakin punggung kamu tetap atas lantai, tak bergerak-gerak, maksudnya kamu punya sah lagi, tak membatalkan wuduk. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab hitam, mabuk, gila atau sakit. Hilang akal ni macam orang gila kan. Dia hitam ni pingsan. Kamu dah ambil wuduk, tiba-tiba tu pingsan, jatuh pingsan, dia tak ingat apa pun, bangun-bangun, oh aku dah hilang, aku pingsan kejap tadi lah. So kamu tak sedar apa yang berlaku waktu pingsan, so kamu kena ambil wuduk semula. Sebab tak pasti dalam pingsan tu mungkin terkentut, tapi kita tak pasti kan. Kemudian mabuk ni kan kalau minum arak, dia hilang, tak ingat apa benda yang berlaku. Esok yang bangun tidur, apa benda yang berlaku semalam. So hilang ingatan, kena ambil wuduk semula. Kalau gila, orang gila tu pun dia tiba-tiba tergila sekejap lah, contoh aku tergila sekejap lah. So kalau dah gila tu kena ambil wuduk semula. Sakit ni macam mana? Sakit ni nyanyuk. Tahu tak orang tua pernah tengok tak macam-macam nenek ke atuk dia dah lupa, dah tua-tua dia lupa kan. So kalau macam tu nyanyuk yang teruk, kena ambil wuduk. Okay, so seterusnya, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan bukan mahram. Kalau kamu bersentuhan, contoh kamu lelaki bersentuh dengan mak kamu, dengan kakak kamu, tak ada masalah, tak batal wuduk. Bersentuh dengan nenek, apa semua tak ada masalah. Kalau sepupu perempuan, ya batal. Tapi kalau dengan isteri, suami isteri, batal So kena ambil wuduk semula. Kemudian menyentuh kemaluan manusia dengan tangan atau perut jari. Kamu sentuh, dah ambil wuduk, sentuh pula kemaluan bawah tu dengan tangan atau perut jari. Ni tangan. Perut jari ni lah. Kan? Okey. So batal. Menyentuh lingkaran dubur dengan tapak tangan atau perut jari. Jadi kemaluan kan? Ini dubur, punggung yang belakang tu.
dengan tangan ataupun perut jari. So batal ambil wuduk semula. Sentuh-sentuh nak buat apa gatal. Gatal kalau sentuh dengan benda ni, so batal ambil wuduk semula. Faham? Itu perkara yang membatalkan wuduk. Okay, next. Second last. Allah tak nampak Bisa tarik sikit. Penemuan sains dalam amalan berwuduk. Yang pertama, dapat mengelakkan kuman yang berbahaya seperti Staphylococcus epidermis. Ya Allah, susah nak sebut ni kan. Okey. Kat sini lagi yang kedua, dah kamu basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Bila masa kuman nak dapat dekat badan kan. So sentiasa kuman tu 5 kali sehari kamu basuh anggota wuduk. So kuman tak sempat nak hinggap lama-lama kat badan. Anggota badan jadi bersih, selamat daripada serangan kuman dan jangkitan penyakit berbahaya. Sekarang ni coronavirus lah kan. Coronavirus ni orang kata bakteria, bukan bakteria, dia virus. Virus bakteria yang datang kalau kita nak hilangkan dengan cara basuh dengan sabun ataupun hand sanitizer, betul. Tapi cara yang paling senang Islam dah ajar, basuh je anggota wuduk. Contoh, virus tu, bakteria tu dah sampai dekat ni, bibir. Kamu pun jilat macam ni dan kuman tu tak sempat basuh muka, kamu dah jilat. So benda tu, kuman tu masuk kat dalam kamu punya tekak. Itu coronavirus. Bila kamu, sebab tu bila dia kata minum air masak selalu, bila kamu minum air, virus ni tak sempat nak masuk kat dalam paru-paru. Bila kamu minum, dia dah masuk dalam perut, dah proses dalam isi perut kamu, virus boleh mati dalam perut. Sebab dia tak boleh tahan lama dalam perut. Tapi kalau kamu kat dalam tekak, pergi kat paru-paru, so itu jadi coronavirus, akan menyebabkan kamu sesak nafas. So pentingnya kamu berwuduk selalu supaya hilang bakteria kuman dekat anggota muka kamu atau tangan dan semualah. Next, kulit menjadi lembab. Lembab ni basah lah, tak adalah kering selalu menjadikan penyakit kulit terpopik ke apa kan. Next, mengawal kestabilan suhu badan. Tak adalah kering, panas selalu. Dia ada kadang sejuk sikit dengan kena air. Yang terakhir warna biru tu, pusat saraf akan segar apabila dibasuh dengan air. Pusat saraf tu segar lah. Saraf apa? Contoh saraf dekat badan-badan kamu akan jadi segar apabila basuh dengan air. Okey, itu penemuan sains. Yang last sekali, hikmah berwuduk. Hikmah, kamu tahu kan hikmah kalau kamu buat benda ni, apa yang kebaikan yang kamu dapat? Itu hikmah. Yang pertama, membersih anggota badan dan menjernihkan rohani. Ambil wuduk dapat bersih anggota badan dan juga dapat menjernihkan rohani. Bukan badan dia bersih, rohani, hati kamu pun jadi bersih. Jin, syaitan tak suka kamu ambil wuduk selalu. Jadi benda-benda yang jahat seperti jin ke apa pun jarang nak dekat kat kita kan, sebab kita sentiasa ambil wuduk. Jadi jin pun selalu terhindar, jauh daripada kita semua. So rohani kita pun bersih, tak sempat kena bisikan-bisikan syaitan semua tu. Next, ketenangan, kesegaran dan mengawal perasaan marah dan tekanan. Dapat tenang, segar, dapat mengawal perasaan marah kan. Kemudian menambah keyakinan dan keimanan kepada hari akhirat. Okey, ambil wuduk, kamu tahu kamu akan dinilai di waktu hari akhirat nanti. Dekat hari akhirat nanti kamu akan ditimbang amalan kebaikan, kejahatan. Kamu yakin dengan sentiasa ambil wuduk, kamu sentiasa dapat pahala. So kamu dapat tambahkan keyakinan dan keimanan pada hari akhirat. Seterusnya, mendapat keampunan Allah dan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluar dosa daripada basuhan wuduk. Kalau kamu ambil wuduk, kalau kamu ambil wuduk sekarang ni, kalau ustazah pun kalau tak khusyuk basuh muka, basuh je, sekadar basuh. Tak ada niat apa-apa pun. Tapi kalau kamu basuh muka, ya Allah, Engkau sucikanlah muka aku ini daripada memandang perkara-perkara yang tak elok. Basuh tangan, ya Allah, Engkau sucikanlah tanganku ini daripada pegang perkara-perkara yang tak elok. Basuh kepala, ya Allah, Engkau halanglah aku daripada perkara-perkara yang tak baik. Basuh kaki, ya Allah, Engkau halanglah kaki aku daripada pijak tempat-tempat yang jahat. So, keluar daripada dosa daripada basuhan wuduk itu. Yang second last, kawasan basuhan wuduk akan bercahaya pada hari akhirat. Percayalah dengan janji Allah ini. Kalau kamu sentiasa ambil wuduk, kawasan basuhan muka, tangan, daripada jauh orang dah kata, siapa yang bercahaya tu kalau ke hari akhirat nanti? Itulah orang yang sentiasa berwuduk. So, sentiasalah berwuduk. Okay? Kemudian,
tak jelas